IG Business kan? Alhamdulillah, syukran. Syukur. Boleh nak buat macam tu tapi awak susah. Alhamdulillah. Rusnani, Assalamualaikum. Rusnani dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Kertih Terengganu. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Jumpa semalam. Ni Masya Allah. baru ni. Macam mana tahu ni Rusnani apa ni program tahsin ni? Dari Ustazah. Ustazah Halimah. Okey. Norin yang bagi Norin yang Norin. join kita selalu. Yang Malam dia first join tu, kelas. Ya. Yang first Malam tu dia join dari Kakak Norin. Syaridah Hanum. Kakak kepada Norin Hanum. Assalamualaikum Nah Hayati. Apa khabar? Kita boleh nak start lagi. Macam mana? Nak tunggu sekejap ke? Imah tak buka asal Imah unmute. Okay, boleh. Okey, insya-Allah. Nak mulakan sekarang boleh? Kita start dulu nanti okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak berkesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah segalian alam, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan hambanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah kita bukalah majlis kita pada pagi ini yang penuh berkat. Mudah-mudahan akan sentiasa mendapat rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ketemu lagi kita hari ini 2 minggu daripada 2 minggu yang lepas, masih dalam tahsin dan juga tadabbur untuk surah Al-Mulk ya. Okay, untuk insyaAllah hari ini kita akan sambung ayat yang keberapa Ustazah? Kelima kan? Ayat kelima ya. Okay, insyaAllah tanpa berlengah masa lagi dipersilakan Ustazah untuk meneruskan apa ni orang panggil tahsin dan juga tadabbur kita pada hari ini. Silakan. Dan terima kasih Puan Pengerusi Kak Syakirah yang saya kasihi serta sahabat-sahabat pencinta Al-Quran di Malaysia yang saya kasihi sekalian. Okay, boleh dengar suara jelas ke Kak Syah? Okay suara jelas? Boleh jelas. Jelas sangat. Jelas sangat. Alhamdulillah. Pakai headphone. Ya, hari ni ada sedikit peningkatan dalam penggunaan IT ya. Okay, alhamdulillah pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan Al-Quran siri yang ke-20 dah banyak dah tu alhamdulillah. Siri yang ke-20 alhamdulillah di saat ini kita bersama dan moga-moga kebersamaan kita pada saat ini mengundang rahmat dan keberkatan, ketenangan
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah memelihara dan melindungi kita, dan dengan dengan sebab Al-Quran ini kita bertemu, kemudian Allah memberkati pertemuan kita dan usaha kita dalam rangka kita untuk terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, mendekatkan diri kita dengan Allah, dan usaha kita untuk memperbaiki, memperkemas, mempercantikkan bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. So selamat datang, ahlan wa sahlan kepada yang baru join, yang baru menyertai pada kali ini. Jangan risau, tak ada ketinggalan, insya-Allah. Saya akan ulang-ulang dan terus ulang, insya-Allah. So kepada yang dah lama tu, saya ucapkan tahniah kerana terus setia, bukan bersama saya, bersama untuk untuk terus mendalami Al-Quran, insya-Allah. Semoga tak jemulah dengan saya, tak apa, tapi tak jemu dengan ilmu-ilmu yang kita kongsikan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Alright. Jadi okey, seperti mana biasa, hari ni saya guna share screen, boleh nampak screen tu, insya-Allah. Di samping pengulangan dan pemantapan, ada yang baru menyertainya. Okay, so di samping pengulangan, saya akan tambah lagi lah mungkin ilmu-ilmu yang baru tentang tajwid ini, insya-Allah. Okay, so okey, lepas tahsin kita akan buat sedikit tadabbur kepada yang baru join tu, insya-Allah. Kita ambil masa dalam 45 minit, dan selepas itu kita boleh beri peluang kepada siapa yang nak mencuba untuk baca, insya-Allah. Okey, sebenarnya kita bermula dulu dengan menyebut huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kita tahu ada 28 huruf semuanya. Mula daripada alif ba sampailah ya. Kemudian dalam kita nak membaca dalam Al-Quran, dia akan beri baris-baris untuk konsonan ataupun bunyi vokal. Baris fathah, baris bawah kasrah, dan baris depan dhammah. I, u, kemudian tanwin, diberi tanwin, tanda baris depan fathah, tain, baris depan dan baris depan di atas, di bawah, dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada tanda-tanda yang lain lah yang perlu kita fahami. Alright. So makhraj huruf saya ulang sedikit. Okey. Makhraj huruf ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Setiap huruf hijaiyah daripada alif sampai ia tu, dia ada tempat keluarnya masing-masing. Dia ada rumahnya masing-masing. Dia ada pintunya masing-masing. So kita nak pastikan kita menyebut itu huruf-huruf tersebut keluar daripada rumahnya masing-masing, bukan daripada rumah yang salah. Okey. Jadi dia tak ada dua rumah, satu rumah je. Kalau namanya Syakira tu, rumah je dan stack tu, dia tak ada rumah lain. Kemudian itu dia akan keluar menggunakan lima yang Allah bagi kurniakan kepada kita ni. Panca indera kita kan, mulut ini di sana ada rongga, ada bibir, ada hidung, halkum, dan juga lisan dan rongga. 5. Semua ini memainkan peranan untuk kita baca Al-Quran dengan baik. InsyaAllah semua orang Allah kurniakan kan 5 ni dengan sempurna. Okey, so kita kena bermujahadah, berjuang untuk pastikan semuanya dapat disebut dengan baik. Okey, kadang-kadang bacaan kita dah cantik dah, tapi bila kita tengok balik, rupanya ada satu dua yang kita masih lagi tidak memenuhi cara penyebutan makhraj yang betul. Itu yang kadang-kadang memang kena berjihad lah, mujahadah untuk memperbetulkannya. Okey. Kemudian ni juga gambaran keseluruhan sebagai ulang kaji juga. Itu yang kalau sudah terang tadi kan, sudah terang lagi bersuluh seluruh pula dengan gambar hidung, bibir, mulut, kerompong, okey, lidah. Ni ya 5, ingat. Kemudian kalau kita ilustrasikan pula, huruf-huruf tu berada di situlah, tu rumah dia. Dia tak ada dua rumah. Jadi kalau salah rumah, kadang-kadang bila talaki dengan saya tu, dia tahu dia salah rumah, dia sebut patutnya kaf besar, dia pergi kat kecil, dia balik semula, dia ulang semula, tahu itu dia salah pintu rumah, dia masuk balik rumah yang sepatutnya. Okey, makhraj huruf,
tempat keluar huruf. Okey, tu nampak alif ya. Nanti kita akan belajar. Kita ada yang saya dah terang dah banyak, tapi tak apa, saya akan ulang dan terus ulang insya-Allah. Okey, baik. Kemudian sifat-sifat huruf. Saya belum sentuh lagi sifat huruf. Saya ingat hari ini saya akan sentuh sedikit tentang sifat huruf. Kita advance sikit. Di samping kita, saya akan buat ada slide di bawah ini tentang cara sebut huruf dan terus pergi kenal sifat huruf. So jangan risau, banyak kan nampak macam biru merah, alamak banyaknya, jangan risau. Saya tak ajar semua sekali. Saya akan ambil 1-2 hari ini. Ini sifat. Saya nak beritahu bahawa sifat dia ada mahrat urut, tempat keluar urut, rumah dia, kemudian dia ada sifat dia. Contoh tadi Syakirah kan, pengurusi kita, dia ada sifat dia pemurah, penyayang, contoh kan. Apa lagi, sifat dia rajin, dia sifat dia boleh lebih daripada satu, ataupun kadang-kadang yang ada huruf yang dia hanya satu je sifat dia, dan ada yang lebih daripada satu, banyak kan. So tak apa, jangan risau kan. Okey, insyaAllah kita pergi perlahan-perlahan. Okey, saya akan ajar hari ni sifat huruf sedikit. Okey, hari ni saya dapat berguna, alhamdulillah, dapat guna PowerPoint. So saya rasa mungkin lebih banyak input lah saya boleh bagi. Selalu saya pakai share screen je yang daripada poin-poin lain. Okey, so ada sifat dia hari ni mungkin kita sentuh sedikit sebelum kita baca surah Al-Mulk. Sifat tebal dan sifat nipis. Dia kalau 28 huruf tu kan, kalau dah 21 tu nipis, ataupun 7 tu sifat tebal, kita tak payah hafal dah sifat nipis kan. 7 itu sifatnya tebal, so automatically yang lebih tu 21 tu dia akan memang nipis. Jadi itu dia punya tips, nak ingatkan, tak payahlah nak hafal satu-satu kan. Kita ingat sifat tebal je nanti. Nanti saya ajar macam mana kaedah. Okey, kalau saya ilustrasikan kan, huruf ada 28 ni, boleh nampak kan. Okey, so apa yang disebut dia tebal, apa yang disebut nipis. Ini sangat penting. Kadang-kadang yang nipis kita tertebalkan, yang patut tebal itu kita sebut dengan nipis. Okey, hari ni kita akan belajar cara sebutnya satu persatu. Ulang kajilah semula, tak apalah. Balik pada macam tadika kan, walaupun kita dah sampai sekolah menengah contohlah. Tapi itu berguna. Kadang-kadang kita ini, kadang-kadang kita baru perasan nak ajar. Mungkin kita dah okey nak ajar anak kita, cucu kita kan, anak jiran contohlah. Lepas ni boleh mengajar kan, insyaAllah, sebab tahu dah konsep dia. Okey, baik. Yang kelabu itu huruf nipis, yang kuning itu huruf tebal. Okey, ingat yang tebal je lah. Okey, kha, sa, qaf, ra, za, ta, da. Okey, ingat yang kuning. So yang lain tu huruf nipis, ba, ta, sa. Cara nak sebut nanti kita tengok. Boleh? So boleh yang ini? Okey, yang kuning itu tebal, yang kelabu itu nipis. Sifatnya, kalau tebal dalam bahasa Arabnya isti'la. Tak ingat tak apalah, kalau susah nak ingat dia punya sebutan Arabnya. Istilah Arabnya isti'la tebal, istifal nipis. Tapi kalau tak ingat tak apa, tebal nipis pun okey. Alright. Baik. Ni huruf isti'la. Isti'la ni maksudnya tebal dan terangkat lidah kita. Bila menyebut tu dia tebal dan ni lidah kita kan. Ni lidah, ni hujung lidah terangkat, terasa terangkat lidah. Terangkat pangkal lidah tu ke langit-langit. Itu berat. Sebab tekanan yang kuat. Okey, isti'la ni. Jadi kita nak sebutkan ho, so, nampak tak? Kalau rasa macam susah nak sebut, tu betul lah tu berat. Do, ro, to, ko, zo, kan macam berat kan. Dia akan rasa dia terangkat kita punya lidah. Dia disebut tafkhim juga. Tafkhim tu tebal. Okey, so istifal pula nipis. Nipis ni tak terangkat lidah. Yang the rest tu tadi 21 tak terangkat lidah. Relax dia sebut dia. Dan juga saya sebut selalu kan, sebut melebarkan bibir mulut. Melebarkan bibir mulut maksudnya apa? Senyum. Okey, senyum tu istilah saya lah, dalam tajwid tak ada. Ataupun macam ni lah, ta, sa, da kan boleh senyum kan. Kalau huruf masam tu kita tak boleh nak senyum. Okey, boleh? Alright, so kemudian kemudian sifat saya hari ni kita nak belajar sifat Hamas. Okey, sikit. Hamas sama je macam Hamas kat Palestin. Ingat yang kita buat apa itu? Solidarity campaign menyokong perjuangan Hamas dekat Palestin. So ingat Hamas ataupun Al-Hams bahasa Arabnya. So Hamas ni senang.
Dia nak ingat, dia adalah angin yang terlepas ketika menyebut huruf tersebut ataupun melepaskan nafas ketika menyebut huruf tersebut. Rongga suara ni terbuka. Ni dia. Okey. Apa dia? Ada 10. Sa, ta, sa, ha, kha, sa, sha, so, fa, kaf, ha. Okey? Okey. So nanti okey, saya akan ajar dalam slide yang seterusnya. So contoh kita sebut as, kita letakkan alif di atas dan depan sukun untuk mengesan lebih baik makhraj kan. Okey. Kita letakkan telapak tangan ni depan mulut ni memang ada. Angin yang terlepas Hamas. So angin yang terlepas, terasa angin. Okey. As boleh buat. Saya tak nampak. Ada angin yang terlepas. Dia kecuali ta dengan sa ni. Ta dengan sa dikurang sikit lah. Jangan sampai ta dengan sin. Jangan sampai macam kita break tu kan. Jadi s pula. Macam sin. Jangan sikit je. Sin pun sama. Jangan macam break. Kaf. Sorry, huruf kaf kan. Jangan macam break. Ak. Jangan banyak sangat. Tapi ada angin. Okey. Ini contoh huruf lah. Saya tak payah pergilah situ kot. Tu muflihun, ihdinas siratal mustaqim. Okey. Cara praktikal saya sebut tadi, nak kesannya kita letak huruf alif fathah di atas dan depannya disukunkan. Okey. Ini. Okey. A, I, U, baris atas, baris bawah, baris depan. Okey. Kita mula dengan huruf ba. Okey. Secara ringkasnya sekali lalu kita nak mengesan huruf tadi. So alif ba, kita sebut alif ba, nanti sebut ab, ib, ub. Okey. So ba huruf, dia huruf qalqalah pula. Banyak benda input pula qalqalah tak apa, tak ingat tak apa. Tapi siapa yang dah ingat huruf qalqalah saya letakkan bawah tu 5 kan. Ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah kotor lah kalau nak ingat kan. Ba. So kalau dia dimatikan dia jadi ni ba dulu kita sebut ba. Tapi bawah tu huruf dia saya letakkan. Senang nak ingat kan. Okey. So ab, ib, ub. Dekat dia punya makhraj dia antara bibir atas dengan bawah. Mudah kan? Tapi kena tapi dia ada sifat dia qalqalah. Itu sifat. Kita dah belajar satu sifat dia. Tempat keluar huruf antara bibir atas dan bibir bawah. Kita rapatkan ab, ta. Okey. Macam mana bunyi dia? Macam mana nak sebut? At, it, ut. Ingat dia ada hamas kan tadi? Huruf hamas tu saya letak kat bawah tu supaya jadi peringatan. So letakkan kita punya telapak tangan depan mulut. Depan mulut kita. So at, it, ut. Sikit je. Ada kan angin yang terlepas. Okey. Makhraj hurufnya di mana? Ta. Ujung lidah. Boleh bayangkan ujung lidah sebab ilustrasi tadi ada. Nanti saya dah ke depan. Ujung lidah di atas langit, atas belakang gigi tu tempat tumbuh gigi tu kan. Kat laging tu kan. Boleh? Letak kat situ tempat tumbuh gigi atas. Kat daging tu. It, ut. Boleh? Okey. Secara lajunya kita pergi. Sa. Okey. Dia juga huruf hamas. Sa. Huruf hamas huruf yang angin yang terlepas tadi. Macam mana bunyinya? Sa. As, is, us. Sa. Tempat keluar huruf dia ialah antara ujung bibir letak antara gigi atas dan gigi bawah. Sa. Okey, ada 3 huruf, ingat tak? Kalau yang dah belajar, yang ikut siri saya insya-Allah ingat kan ada 3 huruf yang hurufnya antara hujung lidah terletak antara gigi atas dan gigi bawah. 3 je. 3 je rumah kat situ. 3 je penghuninya pada makhraj ini, iaitu apa? Sa, za dan zo. Dia keluar sikit lidah. Keluar sedikit. Dan beri penekanan pada atas, gigi atas. As, is, us. As, is, us. Ringannya jangan as, is, us. Sa. Kalau tak keluar lidah dia tak jadi. Keluar lidah dan ada angin ni. As, is, us. Okey? Boleh? Praktis sendiri kan? Boleh praktis masing-masing. As, is, us. Kemudian jim. Ad, jim. Dia huruf qalqalah. Ni saya kan huruf qalqalah ada 5. Bunyi dia aj, ij, uj. Ada lantunan kan selepas kita menyebutkan huruf tersebut. Jim. Tengah lidah menyentuh langit-langit. Aj, ij, uj. Okey, seterusnya. Jim. Kha. Kha ni huruf hakum kan? Huruf hakum kat sini. So bunyinya
Sorry, atas ni silap pula. Ich, Kha ni kat sini di hujung halkum. Alif ha, ain ha, ghin kha. Ingat huruf halkum ada 6. Okey. Alif ha kat bawah sekali pada pangkal halkum pertengahan alif ha, ain ha, ghin kha. Kha kat sini So ich, dia juga huruf tebal, terangkat pangkal lidah terangkat. Ich, jangan ich, senyum. Kan tadi kata bibir huruf nipis tak boleh senyum. Kalau senyum dia jadi nipis. Dia tebal. Ich, asam kan? Okey. Kemudian huruf dal. Okey, dal. Dal. Okey, gigi, minta maaf, tunjuk gigi apa? Kita punya pada belakang dekat tempat tumbuh gigi. Id. Alright. Zal. Zal. Antara tadi saya katakan zal sa ro sama zal. Keluar lidah sikit baru jadi. Bukan zal. Itu jadi zai. Zaleha, zaitun, zaidah. Kan? Kalau rapat gigi dia jadi zai. Okay, kena keluar sikit lidah. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Baru dia nipis. Okay. Senyum. Alright. Ro. Ni tak ada masalah nak sebut insyaAllah. Ir, ur. Dia bukan sifat tebal, tetapi dia ada hukumnya di mana kalau di baris atas dia kena baca dengan tebal. Baca tebal, bukan dia huruf tebal. Bawah, ir, sebelumnya baris bawah atau dia baris bawah, ri, nipis, senyum. Ri, ur, masam, tebal. Ur ataupun ru, di baris depan dia kena baca dengan tebal. Dia bukan huruf tebal tapi dibaca tebal. Bila balik atas atau baris depan. Baris bawah nipis. Okey. Atau sebelumnya. Alright. Zai. Zai. Macam mana sebut Zai? Az, iz, ni senang lah. Zaleha, Zaidan. Zai biasa, zaitun. Orang Melayu senang, tak ada. Tapi orang Melayu tak sebut zal kan. Kita bahasa Melayu tak sebut zal. Jarang. Tapi zai ni biasa. Just zai ni senang sebab rapatkan je gigi tu dia jadilah lidah di belakang. Dia ada dia nama safir ni nanti kemudian kita belajar. Sifat safir ni berdesir Az, iz, uz. Az, iz, uz. Ada desiran kan di belakang lidah tu. Okey, sin. Okey, huruf hamas Ingat tadi huruf hamas saya letakkan bawah tu huruf hamas. Ingatan. So, as, is, us. Ada angin kan letakkan telapak tangan depan mulut. Berangin kan? As, is, us. Dia angin yang terlepas ataupun udara yang terlepas menyebut dan rongga sebenarnya rongga kita akan terbuka kat sini. Itu syarat. Itu tak ingat tapi yang ni kena ingat. As, is, us. Okay. Sin. Senang kan sebut sin. Yang sebut sebenarnya susahnya sa kan. Sin ni saya, satu kan. Okay. Kemudian shin. Juga huruf hamas. Ni SHA. Syahidah, Syakira. Shin. Ash, ish, ush. Dia ada huruf ini dia ada sifat tunggal dia tafashi. Suara yang berhamburan. Itu berhamburan. Dia sifat dia untuk dia je ni. Tafashi. Sha, shi, shu, ash, ish, ush. Okay. Hamas. Dia ada hamas. Sod. Sod ni hamas dan tebal. Okay, kita belajar sifat tebal kan hari ni. Tebal dan nipis. So dia yang sin tadi sifat dia nipis yang tebal saya akan tulis tebal. Yang tak tulis tebal tu semuanya nipis. Alright, boleh. So ini so ni ada masalah kadang nak sebut kan. Terkucil juga. Asal dia macam sin. Kenanya sebenarnya so ujung lidah di belakang gigi bawah. Di belakang gigi bawah tu letak situ. Kemudian sebut tebal. Aus. Lidah terangkat. Pangkal lidah terangkat. InsyaAllah jadi aus. Is. Us. Aus. Is. Us. Boleh? Pangkal lidah terangkat. Dan gigi di belakang. Ujung lidah di belakang gigi bawah tu. Dan dia hamas. Terasa aus. Is. Us. Okey. Dia huruf angin. Ingat hamas? Angin. Okey. Dan dia huruf tebal. So, tak boleh baca sebut sa. Dia tak jadi. So, kena masam. Do. Do pun huruf tebal. Do. Macam mana sebut? Out.
kadang-kadang kesilapan dan sebut dha ni dia lantunkan dia jadi qalqalah. Dia bukan huruf qalqalah. Okey? Dia bukan huruf qalqalah, bukan huruf lantunan. So kena tahan. Au it ut. Dia tebal dan jangan ada lantunan. Tak ada tawalud. Tawalud tu beranak-ranak. Audu id ud. Itu salah. Okey? Out. Okey? It ut. Boleh? Tebal. Okey? Alright. Huruf tebal. Kemudian okey, sekejap. To, okey. To pun huruf tebal. Saya sebut bawah tu. Tebal dan dia juga qalqalah. Okey, sempurna dulu tebal dia baru ada qalqalah sifat dia. Tapi tempat keluar hurufnya, hujung lidah, di belakang, gigi atas tu kat situ. Sama dengan ta tapi cara rumahnya sama tapi bunyinya lain. Auto. Ni auto. Out tebalkan, kena angkat ujung pangkal lidah tu ke langit-langit. Auto. Itu. Ut. Auto. Itu. Ut. Tebalkan. To, ti, tu. Macam payah nak sebut. Tu betul lah tu. Kalau agak macam kena masamkan mulut. Dia tak boleh senyum. It, ut. Dia tak jadi. Okay. So, tebal To, zo. Okay. Macam mana sebut zo pula? Zo. Ni cara sebut dan sekali dengan sifat yang ini. Ini sifatnya tebal. Kat mana keluarnya saya kata tadi, zo kita kadang-kadang zo ni kita tak perasan sangat sebenarnya. Dia berada di ujung lidah antara gigi atas bawah kan. Selalu kita sebut zo belakang jadi dia nipis. Kalau lidah tu di belakang gigi dia jadi nipis. Zizu, zo walaupun kita sebut tebal zo zizu tak ada. Tapi letakkan zo zi zu izu uz. Baru dia tebal. Letak antara gigi atas gigi bawah, tebalkan sebutan. Az, iz, uz. Okey, dia huruf tebal. Okey, ain. Ain, i, u. Kat sini ya. Dia bukan kat hidung. Ka, i, u. Tapi i, u. Huruf pertengahan hakum. Okey, ain. Alright, ro. Ro huruf apa sifat dia? Dia tebal. Ingat tadi yang 6, berapa 7 kan? 8. Huruf tebal. 7 huruf tebal. Rin. So macam mana sebut rin? Ir, jangan lantun. Jangan, dia bukan qalqalah. Jangan tak ada lantun. Dia ir, ghairil maghdubi alaihim. Rin. So dia tebal. Jangan dia senyum tak jadi. Dah betul dah tempat keluar dia kan. Tapi bunyinya tak tebal. Tak menempati. Kena okey, baru menempati kan. Nampak masam tu baru dia jadi. Okey. Right, fa. Okey, fa huruf amas. Af, if, uf. Fa kena ada angin. Okey. So kita jarang guna kan dalam bahasa Melayu pun jangan Fatihah. Cuma kalau kita sebut nama lah Fatimah, Fatahiyah, Fatakiyah, fa kan. Tapi kalau biasa-biasa kita tak sebut. Kita sebut papa, paku kan, tak sebut fafa. Papa, baba. Tapi kalau huruf Arab ni dia nipis, nipis So dia nipis. Fa, senyum. Fa, fi, fu. Qaf. Qaf ni pun satu juga mencabar. Kadang-kadang nak sebut qaf dengan kaf nak bezakan. Dia qaf besar. Qaf tebal. So dia huruf qalqalah dan dia tebal. Sempurnakan dulu ketebalan dia. Dia punya apa tu tempat keluarnya di sini. Pangkal lidah. Pangkal lidah tolak langit-langit ataupun ke anak tekaan. Kat sini pangkal lidah ni. Terasa kan? Susah nak sebut. Dan lepas tu ada qalqalah. Pangkal lidah. Pangkal kaf ni depan sikit. Depan sikit. Depan dia terangkat menyentuh langit-langit je. Dia nipis, dia hamas. Okay, dia nipis. So sebut uk. Jangan kuat sangat uk macam berik tu kan. Tak payah. Sikit je uk. Ada angin yang terlepas masa kita sebut huruf tersebut. Okey, lam. Lam senang. Al, il, ul. Senang-senang ni pun kadang-kadang buat kesilapan juga kita. Sebab kita berapa? Alhamdulillah. Kita lantun kan tak boleh. Kita terkena al. Hujung lidah di belakang atas gigi atas di belakang tu. Parking kat situ. Al. Jangan bagi dia al melantun. Al, il, ul. Okey, parking kat belakang gigi. Al, il, ul. Am. Mim senang lah. Am, im, mim ni huruf hidung. Mim dan nun. Okey, dia huruf khaisum. Dia huruf khaisum, huruf hidung. Kalau kita tutup hidung, kita tak boleh sebut
mim dengan nun. Itu sebab namanya huruf haisum, huruf daripada rongga hidung. Cuba tutup hidung kita. Tak boleh sebut. Nun pun sama, nun. Tutup hidung tak boleh sebut. Kita boleh sebut huruf lain. Ra, zai, sin, kan? Dal boleh sebut. Tapi yang nun dan mim kita tak boleh nak sebut bila tutup hidung. Sebab itu namanya huruf haisum. Okey, satu lagi. Ha. Ha besar ni. Ha daripada sini. Dia juga huruf hamas. Wow, ni wow tak ada masalah. Okey, boleh? Baik, kita terus pergi. Praktiskan kita punya tadi makhraj huruf dan juga sifat-sifat dia. Sifat tu kita ambil sikit je tadi kan, tebal dan nipis. Mungkin sikit tadi hamas dan sikit tadi saya sentuh qalqalah. Boleh? Okey Okey, kita pergi ayat yang ke-6. Masukkan dulu. Yang ke-6 Yang ke-7 lah, tak apalah kot. Kelima. 5 okey, auzubillahiminasyaitanirrajim. Yang kelima. Surat berapa? Okey, tadi Surat 562. pergi pada surah Al-Mulk. Alright. Ayat yang kelima Okey, boleh? Skrin tu ni. Ayat ke-6 boleh tak? Okey, sekejap. Tak ada. boleh siapa-siapa boleh tu. Semua ada Quran kan? Ada Quran. Sebab saya print screen tadi terus kepada ayat yang ke-7. 7. 7. Tak apalah, kita pergi 7 dulu boleh tak? Ikut skrin saya boleh Puan Farida? Okey? Tak apa. Nanti kita ada masa kita ulang ayat yang kelima boleh? Sebab saya tak dapat print screen. Boleh? Boleh? Yang ke-7 tengok skrin saya senang. Okey, saya sebab termis tu dalam dua ayat. Okey, ayat ke-7 Okay, bacakan dulu dua ayat yang pertama seperti biasa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Okey, kita tengok ayat yang ke 7. Okey. Kalau kita tengok ayat ke-7 ni, mana yang tebal? Saya nak tanya, mana yang tebal? Okey, mungkin ada dah jawab tu kan. Yang tebal ialah qaf, ku. Kemudian qa. Kat sini qaf je lah. Yang tebal betul. Yang lain tu nipis dan ada yang hamas. Sin hamas. Shin hamas. Fa hamas za nipis. Okey. Macam mana? Za nipis hujung lidah antara gigi atas bawah, ingat. Kemudian dia ada tanda gelombang umat rindu tu 4 atau 5 harakat. Mat munfasil kat situ. Tak tahu hukum lagi, tak apa. Kita tak masuk hukum-hukum Okey. Tapi gelombang tu nak namakan apa pun tak apalah. Umat rindu tu dia 4 hingga 5 harakat. Iza ulqu tebal fiha fi dua haru fiha sami'u laha. Okey, laha ha besar kat sini ha. Syahiq hi besar hi kat sini ha besar. Syahiqan wa hi ha dia sama kan? Ha macam tu sama. Ha bersimpul namanya. Ha, dua-dua ha besar. Wa hiya tafur. Ta nipis. Fu nipis. Fur. Tapi ra tu kena tebal sebab okey, ni sikit lagi tambahan. Ra kalau sebelum dia sebelum ketiga tu huruf baris depan, okey, dia kena tebal. Fur. Jangan fur. Fur dia ada tebal So bentuk mulut tu tebal. Fur. Okey. Kemudian takadu tamayyazu minal ghayz. Okay. Ta nipis kan nipis. Takadu nipis. Ta nipis. Semua huruf nipis kecuali huruf apa kat sini. Huruf ra dan huruf za.
kan? Kena tebalkan. So yang lain boleh senyum lah, relax. Maksudnya nipis kan? Takadu tamayyatu diguna 2 kali. Okey, nabru dekat situ. Bila urut-urut ada sabdu, tanda syaddah diguna 2 kali, kena bagi penekanan dekat situ. Takadu tamayya, jangan serengan. Diguna 2 kali ya tu. Tamayyazu minal ghair. Okey? Minal ghair. Ra. Jangan ra. Ra tu nipis senyum. Ghair. Okey? Ra ada ujung dia dimatikan za. Jadi tebal za tu. Ghair. Mulut tu tebal. Jangan ghair. Dekat senyum. Dia kena masam. Ghair. Okey? Tanda wakaf kat tu tanda soal lam tu maksudnya harus berhenti. Okey, harus berhenti kat situ Kalau nak berhenti boleh, kalau tanda soal tu maknanya sambung lebih baik, harus wakaf. Jadi dua-dua boleh. Okey. Sambung lebih baik tapi harus wakaf. Okey, kemudian kullama ulqiya fiha kullama, lam tu diguna 2 kali, sama macam tadi hukumnya 4 hingga 5 harakat. Ulama ulqi, kat sini qaf, kita jumpa huruf tebal ialah qaf. Ulqiya fiha, fi 2 ha 2. Faujun sa'alahum khazanatuha. Fau nipis, waw sebelumnya beri atas huruf lin. Itu ulangan je lah, fau. Ini kat sini ikhfa. Okey, saya masukkan sikit hukum ikhfa sebab kita selalu sangat jumpa ikhfa tanwin yang bersin. Macam ni nak sebutnya, sebut ju dulu cenderung kepada huruf sin, tapi jangan pijak dulu mahrat sin, dengung yang banyak masuk kemudian baru pijak. Lidah jangan menjejak langit-langit, lidah terapung, itu syarat ikhfa. Kalau depan dia huruf nipis, dia kena nipis ikhfa tu, jangan tebal. Okey, sebab depan tanwin tu sin kan. Macam JUNS, dia dah cenderung kepada S. Sin. Kan senyum. Sa'alahum khazanatuha. Kha huruf tebal. Kha, bukan kha. So masam sikit. Kha. Khazanatuha. Yang lain nipis. Zanatuha. Ha sama panjang. Khazanatuha alam ya'tikum nazir. Alam, mim, bila mim mati je, mim sukun, rapat mulut, rapat bibir. Mulut, rapat bibir. 100%, 200% pun tak apa. Memang kat situ hukumnya kena tutup mulut. Mim mati jumpa ya. Izhar syafawi. Alam ya'ti, ya bukan ya ya kat sini. Hamzah. Ya'tikum, lagi mim, nazir. Okey, zir tu kena beza dengan fur tadi, tebal kan, depannya ra kan, tapi ra kita tengok, jangan tengok ra dari depan ujung sekali, kita tengok sebelum ra, 3 sebelum huruf ra tu, 3 ke belakang sebelumnya huruf ataupun sebelumnya baris bawah kan. So dia nipis. Nazir, boleh senyum. Nazir. Okey, jangan nazir. Zir. Tadi tafur. Kan beza? Okey, boleh cuba? Kita ambil 2 ayat dulu. Sebab tadi kita banyak teori kan. Okey, kita ambil, siapa nak try? Saya tak boleh nak cuba, nak dengar semua. Tapi rezekilah siapa yang boleh baca, saya dengar, kita dengar. Okey, yang tak sempat tu tak apa. Boleh misi saya, video call saya semak insyaAllah. Okey. Siapa nak cuba? Okey, silakan, boleh unmute. Saya cuba. Masya Allah, ini suara halus ni. Zaidah daripada Cik Zaidah. Minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghais. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sadaqallah. Allah, tabarakallah. Okey, okey. Alhamdulillah. Cuma sikit tadi. Za tu kena tebalkan sikit minal ghaiz. Okey, walaupun kita baca laju, okey, tapi ghaiza dengan sebab orang yang lemah lembut ni biasa dia dia memang tahu dia tak nak jadi ha dengan so.
InsyaAllah. Nadia. Jazakallah. Okey, tabarakallah. Okey. Alright. Okey, Najia. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. Satu je. Ya. Alam ya'tikum. Satu harakat Alam ya'tikum nazir. Pendek Ulang alam ya'tikum nazir. Alam ya'tikum nazir. Nazir. Alam ya'tikum. Alam ya'tikum nadhir. Okey, zir. Okey. So alhamdulillah. Tabarakallah. Okey, tadi kan kita dengar Kak Zaidah dia baca laju Najia baca perlahan. So tak jadi soal laju atau perlahan dalam tajwid. Ada sebenarnya empat kategori cara bacaan ataupun kadar tempo bacaan. Ada yang macam laju ni dinamakan tadwil ataupun paling cepat tu hadar. Kalau sederhana tadwil. Kalau yang baru macam Najiha tadi satu boleh, tak ada masalah. Itu namanya tartil ataupun tahqiq kan. So sama, jangan rasa dia baca laju, saya baca perlahan. So kita bila dah mungkin menguasai, kita boleh baca dengan laju tapi masih menjaga makhraj, sebutan panjang pendek walaupun kita baca laju. Dan tadi tebal nipis masih lagi terasa. Maknanya kena sempurnakan. Okey, so laju perlahan, jangan risau. Okey, jadi alhamdulillah. Okey, itu teorinya. Jangan kata orang kenapa laju ataupun kenapa perlahan. Sebenarnya boleh. Okey, kita nak baca laju atau perlahan tapi kena jaga. Okey, sempurnakan makhrajnya. Okey, kita jemput lagi. Saya Saza. Okey, boleh. Siapa tu? Ani, okey silakan Ani. Okey, ni juga peserta tegar ni. Biasa ada je. Ani, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Good, Masya Allah, tabarakallah. Okey, bagus. Okey, itu cara baca yang agak laju Okey, dia boleh baca kadar yang laju. Okey, teruskan bacaan yang baik itu dan terus belajar. Sebenarnya tajwid ni dia sangat luas. Kan kita belajarnya ada lagi yang kita tak tahu, ada lagi yang belum tahu kan. Okey, jangan rasa kadang-kadang cikgu ngaji pun ada benda yang dia rupanya tak tahu juga. So dia tidak terhenti belajar dan terus belajar. Okey, bagus. So alhamdulillah hari ni walaupun orang kata PKP ni dah longgar kan, dah boleh merentah daerah kan, tapi alhamdulillah dapat menyempatkan diri ramai-ramai. Maknanya kita hari ni singgah Taman Syurga. Jadi belum lagi lah nak sibuk ke sana ke sini kan. Okey, alhamdulillah. Okey, seorang lagi? Ada? Nak cuba. Okey, sila. Rokia. Ini juga. Ada siapa nak sila. baca? Rokia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamyizu minal ghayz. Takad. Ya. Okey, terus.
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak perubahan Puan Rokiah. Dulu dia ngaji slow je, sekarang laju. Masya Allah. Okey, dah sempurna. Banyak sempurna dah huruf dia. Okey. Okey, kita pindah ayat yang ke-9. Kita tak ada masa, ada sikit lagi. Tapi kita tak apalah, satu sesi ni 2-3 ayat tak apa, tapi kita dapat betul-betul menghayati dan menjiwai huruf-huruf tersebut sebab surah Al-Mulk ni masih kita biasa kan, kita baca tiap-tiap malam insya-Allah. Okey, kita sambung ayat yang ke-9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Nazir tu pendek apa nipis. Kita berhenti kat situ sebab ada yang tak tahan nafas ni kan. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Okey, kat situ mana qa yang tebal. Qa huruf tebal, ingat lu 2 harakat. Huruf alif tu ada tanda bulat kan? Ada yang tanya, Ustazah apa tu ya? Apa beza dengan hamzah qata'? Hamzah qata' pula, hamzah wasal yang selalu disebutkan. Hamzah wasal contohnya minal ghaiz tadi. Minal ghaiz ada alif atas dia tanda itu hamzah wasal. Tanda apa tu? Sad, kepala sad, itu hamzah wasal. Maknanya hamzah wasal ni bila sambung kita tak berguna. Tapi bila kita nak mula daripada situ baru kita guna. Al-ghaiz contoh al-ghaiz. Tapi kalau yang ini huruf alif atas dia memang bulat betul. Itu namanya alif ziyadah. Ziyadah bukan zaidah. Ziyadah. Ziyadah ni alif tambahan, huruf tambahan, ziyadah tambahan. Dia tak guna pun. Tetapi ada dalam penulisan. Memang dah begitu dulu-dulu, kita tak boleh hilangkan. Tapi tidak digunakan, diabaikan je. Okay? Alif ziyadah namanya. Satu ulangan bulat tadi Qalu bala, la 2 harakat, dia ada fathah berdiri ni, 2 harakat fathah berdiri ingat. Selalu fathahnya baringan macam ni. Ni berdiri. Okey, bala 2 harakat. Qad ja'an, ja sama tak sama, mutasil sebab ja ada gelombang atas tu. Yang belum tahu hukum tak apa, tapi yang dah tahu hukum, hukumnya apa? Mad. Ada yang boleh jawab dah tu. Mad wajib muttasil kan. Dia 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Ja'ana nadhir. Nipis. Fakazzabna wa qulna malana. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Okey, fa nipis, ka nipis, za nipis, fakazzab ba ada qala, fakazzabna wa qul, qu ni tebal, qulna na 2 ma 2 ma nazzala ni zai. Terus sebutlah zai tu benda say Nazzalallah, Allah ini kalimah lafzul jalalah. Kalimah Allah bari atas tebalkan. Kalau bawah lillah itu nipis, atau bari depan lullah itu tebal. Ini bari atas fathah sebelumnya, baris atas tebal kan, lafzul jalalah. Lallahu min syai', min non mati mesin, min syai', non cenderung kepada shin, min syai', jangan jejak lidah. Min syai', hamzah tu dimatikan. Diputuskan suara di situ. Min syai'. Okey. Akhir in antum illa fi dhalalin kabir. In okey, non mati alif jelas, jangan dengung kat situ, izhar. In itu baru ikhfa. Antum, ini an pun nampak macam senang kan, susah nak sebut sebab ada orang dia dah jejak kepada ta. Antum, relax dia sebut antum salah, boleh kesan telinga kita boleh kesan dia jejak apa tu, lidah tu. Antum salah, nampak dia cenderung kepada ta, belum jejak, belum pijak makhraj ta. Antum illa fi 2 do. Do huruf tebal. Do. Okey, sebut do tebal. Do ala pangkal lidah terangkat. Allah.
Dolalin kabir. Sekali lagi kita jumpa ifa banyak ni. Tanwin jumpa kaf. Lin, jangan lin. Salah. Ling, ala NK. Ling, dia cenderung kepada kaf. Kaf turut nipis ke? So, dengungnya nipis. Fi dolalin kabir. Bir, 4 hingga 5. 4, 5, 6 harakat kan? Mak reli sukun tu kena nipis sebab ra sebelumnya huruf ketiga, sebelum huruf ketiga itu baris bawah ke bir. Saya ulang. In antum bir. Okey. Boleh. Okey, satu ayat panjang tu. Nak cuba. Siapa nak try baca? Okey, kita ada lagi sikit. Unmute. Okey, silakan. Ramai ni. Siapa lagi? Kita ada ramai juga ni. Okey, silakan. Sila masuk. Okey. Sila. Saya sudah. Boleh? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Masya Allah. Okey, siapa tu tadi? Tabarakallah. Siapa? Amri Nazah. Nak baca boleh tak? Siapa lagi nak cuba? Okey. Boleh. Siapa tu? Linda. Siapa tu? Linda. Makcik Linda. Okey, Linda. Silakan Linda. Saya. Ingat. Linda daripada Nilai. Okey, sila Linda. Okey, lama tak dengar suara Linda. Okey, silakan. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna. Kejap nak berhenti. Siapa nak? Ambil wakulna. Ambil wakulna. Wa kunna nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Okey, bagus. Satu percubaan yang baik. Okey, cuma baiki sikit pada tak ifa tanya berfaru. Kemudian min non menjadi bersin pada apa tadi? Ifa yang lain tu sebutannya okey, bagus. Okey. So macam mana Kak Syah? Kak Syah? Okey. Pergi pada tahsin ke? Kita teruskan kepada tadabbur ya. Boleh? Boleh tak kita teruskan? Boleh. Masa cepat berlalu kan. Kita apa siapa yang tadabbur hari itu baru ayat pertama kalau tak silap. Memang sebab dia sangat luas kan. Okey. Boleh kita pergi ke alright. Sekarang ni saya screen dah stop screen kan. Okey. Siapa yang tak sempat tu boleh video call saya nombor saya tadi ada kat situ kan, dekat dalam message tu. So kita dapat belajar, alhamdulillah kita dapat bertahsin walaupun sedikit, mudah dapat manfaat untuk kita dapat kepahaman cara menyebut dan sifat-sifat urut tadi insya-Allah, walaupun sedikit tapi tak apa, kita akan sambung di siri yang akan datang insya-Allah. Okay, insyaAllah kita boleh ya. Okay, siapa yang tak sempat tu boleh video call saya insyaAllah. Okay, baik. Kak Syah, jelas ke? Jelas. Jelas. Boleh share screen? Okay, baik. Share screen saya dah tak ada kan? Dah tak ada kan? Ada. Masih ada ayat tu. Okay, kejap escape. Kejap. Kejap Okay, saya stop presenting. Okay. Dah. Okay. Dah. Okay.
Alright. Okey. Okay, baik. Jadi daripada tadi kita dah sama-sama selesai baca surah Al-Mulk, saya harap dapat bertahan sekejap 10 hingga 15 minit menyempatkan diri kita dalam sesi tadabbur sebab tadabbur ni maksudnya pada yang baru join kita akan buat sedikit tadabbur usaha kita untuk salam bagi teman. Okey, untuk memahami, menghayati, menenung apa yang tersirat di sebalik yang tersurat sebenarnya kan, ambil kita untuk kita ambil ibrah jadi daripada Al-Quran tadi jadi mudah-mudahan apa yang kita tadabbur tadi, yang kita tahsinkan tadi mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kehebatan Al-Quran ini akan memberi impak yang hebat kepada penciptanya, pembacanya, pengamalnya di dunia dan di akhirat pada sesi yang lepas kita bahas pengajaran ayat 1 je baru sebenarnya kan, tak sempat, tentang barakah dan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Ingat lagi apa keyword dia? Allah itu 4P yakin. Allah itu pencipta, pemilik, penjaga maslahat dan penentu kata putus kan. So hari ini kita lihat ayat yang kedua kedua boleh ayat kedua, yang lain yang terjemahan ni mungkin boleh baca sendiri Okey, ayat yang kedua ataupun kita baca dulu terjemahan tadi yang tadi 6 dan 7 kita baca dulu yang tadi Dan orang-orang yang engkar kepada Tuhannya akan mendapat azab neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedangkan neraka itu membara. Hampir meledak kerana marah. Setiap kali ada kumpulan orang yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga neraka itu bertanya, adakah ada orang yang datang memberi peringatan kamu di dunia? Itu sampai ayat 10. Okey, tapi hari ini kita tengoklah mana yang sempat kan, beberapa ayat dalam masa yang terakhir ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah yang lebih baik amalnya Jadi di masa Covid ni kan kita menyaksikan kematian demi kematian kan, orang-orang yang terdekat, kenalan kita, mungkin ada ahli keluarga terdekat kita yang pergi meninggalkan kita disebabkan Covid dan banyak sekali lah kematian kan. Tapi apapun kematian, yang pastinya sebab jadi kematian tu macam-macam kan. Yang pastinya hidup ini pasti menemui mati kan. Kullu nafsin zaikatul maut, sesungguhnya semua yang hidup itu akan merasai mati. Tapi dalam ayat ini Allah nak tegaskan bahawa hidup dan mati itu adalah ujian. Ujian untuk melihat ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalnya. Kerana tapi dalam kita perasan tak, Allah sebut dulu kat sini mati dan hidup, bukan hidup dan mati kan. Allah sebut dulu mati sebab ulama tafsir menjelaskan bahawa antaranya sebab kita sebelum kita hidup ini kita mati, kita tak ada kan di alam roh. Kemudian kita hidup, kemudian kita akan mati lagi, kemudian kita akan hidup lagi kan. So kita bermula dengan tak ada, dengan maksudnya kita boleh rujuk surah Al-Mu'minun ayat 11 Al-Mu'minun ayat 11 ataupun Al-An'am ayat 2 yang saya bacakan sedikit dialog orang kafir yang telah masuk neraka ni. Maknanya dia kata dia dah melalui 4 fasa. Ini membuktikan bahawa kita ni ada 4 fasa. Perjalanan kita ni sangat panjang. 4 fasa. 2 kali mati, 2 kali hidup. Ayat ni menyebutkan, ya Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami mati 2 kali dan menjadikan kami bersifat hidup 2 kali. Maka sekarang kami mengakui dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan keluar untuk kami daripada neraka? Neraka itu tempat yang kekal, last kan, ending. Jadi maknanya dia dah kata 2 kali hidup, 2 kali mati. Macam cik semua kan. Pada ada kepada tak ada. Daripada tak ada kepada ada, kepada ada kepada tak ada, kepada ada semula kan. Jadi perjalanan kita ini masih panjang kalau kita tengok peta kehidupan ni kan. Jadi nak kata bahawa satu penegasan, satu motivasi yang kuat, iaitu sebelum kita hidup ni kita ada kan. Kita ada dan lepas tu kita akan mati. Jadi kita akan menuju mati. Kena beramal lah, maknanya buat persiapan untuk mati. Dan Allah sebutkan hidup ini adalah ujian. Maknanya dalam banyak-banyak fasa ini, fasa yang paling penting ni, yang sekejap kat dunia inilah yang menentukan impak seterusnya, kehidupan seterusnya, yang menentukan ujungnya, ending, syurga atau neraka. Fasanya pendek je ni kat dunia. Tapi inilah fasa yang paling
kritikal, fasa untuk kita beramal, menyiapkan bekalan untuk akhirat. Walaupun sekejap, nanti besok dalam alam kubur dah tak ada dah. Buat apa untuk kita beramal, tapi inilah masanya. Tapi saya sebut, Allah nak sebut sekejap diuji tapi memberi impak kepada kehidupan yang seterusnya. Jadi ayat ini Allah sebutkan siapa yang lebih baik amalnya. Maknanya Allah tak sebut siapa yang lebih banyak amalnya. Bukan banyak amal, tapi lebih baik amal. Lebih baik ni maksudnya amal tu walaupun sedikit tapi dia berkualiti. Buat kerana Allah, nak dapat redha Allah. Betul-betul sungguh-sungguh taat kepada Allah. Betul-betul istiqamah, iltizam dan membuahkan takwa, kan? Jadi buat sesuatu itu kalau banyak dan berkualiti lagilah baik, alhamdulillah. Tetapi kalau sedikit berkualiti tapi dapat rahmat daripada Allah, itu pun alhamdulillah, masya-Allah, kan? Sebab itu Allah kata buatlah kebaikan amal soleh seoptimum yang mungkin daripada amal yang sekecil-kecilnya sampailah kepada yang sebesar-besarnya. Jadi tema ayat ini mengajak kita berfikir sedalam-dalamnya hakikat hidup, konsep hidup ni. Konsep hidup dunia ini adalah ladang. Konsep hidup apa? Kat sini konsep hidup ini, dunia ini adalah ladang akhirat. Ingat itu, dunia ini adalah ladang. Ladang tu luas untuk kita bercocok tanam. Kalau kita tak manfaatkan ladang ini, maka rugilah kita. Dunia ini juga jambatan akhirat. Jambatan je, laluan, bukan maknanya sebab kita lalu saja. Nabi sebut dalam riwayat ada sebut, dia kata hidup kat dunia ini ibarat musafir sahaja. Musafir maksudnya kita nak menuju perjalanan akhirat, cari bekal. Kalau ibarat ada pokok rendang itu kita tinggal sekejap, kita berteduh kat situ, bukan lama-lama kat situ. Kita maknanya berusaha menjadikan dalam ayat ini menjadikan amal kita amal yang terbaik. Sedar dunia ini adalah ujian dan berusaha untuk beriman dan beramal soleh dan mengejar syurga. Yang kedua, okey, ayat yang ketiga yang menciptakan, kemudian ayat ketiga yang menciptakan 7 langit dan 7 lapis, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak melihat pun sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulang lagi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Nescaya pandangan itu kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dan pandanganmu dalam keadaan yang letih. Saya ambil terus ayat kelima, kita rangkumkan. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan, dan kami menyediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Okey, sekejap lagi, sikit lagi. Jadi tema ayat ini ialah ayat tafakur. Allah menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Tema ayat ini suruh kita, Allah suruh ajak kita, menyarankan kita bertafakur. Tafakur tu bukan diam, kan? Biasa tafakur ni kalau orang mati, kan, orang yang bukan Islam tu dia tafakur, duduk kejap. Ini tafakur sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Quran suruh manusia bertafakur supaya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan rasa cinta kepada Allah. Jadi tafakur ni maksudnya melihat, memerhati dan memikir, kan? Allah mengajak kita supaya mendongak ke langit. Mendongak ke langit, memandang ke langit. Semua orang boleh nampak langit. Keluar rumah je, daripada rumah pun dah nampak langit, kan? Cuba tengok tafakur. Selalu tak kita buat tafakur. Sebenarnya tafakur ini adalah satu ibadah sunnah. Satu sunnah. Nabi pun sangat menggalakkan tafakur. So, buat tafakur sesaat dapat pahala ibadah. Okay, senang, kan? Bukan dia perlu modal pun. Tak perlu jalan jauh-jauh. Jadi, siapa yang tak suka tengok langit, kan? Allah nak sebut kat sini langit tu selain daripada cantik, dia indah, kan? Selalu kita orang, kadang-kadang ramai orang ambil gambar cantik-cantik, Masya Allah, cantik. Sebab dia menyimpan 1000 rahsia sebenarnya di samping indah dan tak terucap tu, kan? Yang perlu kita rungkaikan, apakah di sebaliknya, di sampingnya, di dalamnya yang tersirat. Kita nampak yang tersirat, yang tersurat. Jadi yang tadi saya nak ingatkan untuk diri saya sendiri supaya kita melazam tu bukan hanya kita melihat dengan mata sahaja, tetapi dia kena guna ketiga. Satu, panca indera. Yang kedua, guna akal dan untuk memikir, dan juga kena sandarkan dengan wahyu, dalil-dalil Al-Quran, petunjuk-petunjuk ilahi. So dia baru jadi tafakur.
So dia akan sampai pada satu hakikat kita kata subhanallah, masya Allah, inilah kekuasaan dan kebesaran Allah. Kesannya dia akan menguatkan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah. Sebab kita sedar, oh aku ni perlu tunduk patuh kepada Allah, yang Maha Pencipta, pemilik, pengatur, yang menjaga maslahat semua kan, masya Allah. Kebesaran Allah mencipta langit yang sangat indah dan dikata berlapis-lapis. Allah sebutkan itu tadi tafakur, kita malazami tafakur insyaAllah. Okey, Allah sebutkan tu langit yang berlapis-lapis, kamu tidak akan lihat sesuatu yang tidak seimbang atau cacat. So Allah cabar manusia supaya lihat langit berulang dan ulang. Sebab dekat sana di langit itu sebenarnya terpancar kesempurnaan, keseimbangan dan segala kesempurnaan lah. Penciptaan langit teratur, perjalanannya tak berlanggar. Yang kita nampak ni sebenarnya langit dunia je. Langit yang satu, langit yang dekat dengan kita. Sebenarnya ada lagi lapisan langit seperti yang disebut dalam Mi'raj, Isra Mi'raj kan, Nabi Mi'raj ke langit. Sebenarnya ada lagi, tapi yang kita nampak ni pun masya Allah menampakkan kehebatannya. Jadi kita tak akan cari tak akan temui kecatatan, dan dikata kamu akan letih. Letih maksudnya macam kita cari orang kan, cari satu area tu, cari pergi sana pergi sini, tapi akhirnya tak jumpa. Penat tak? Penat. Jadi memang. Jadi sebenarnya nampak cantik, nampak hebat ciptaan Allah ini bukan sahaja cakap dengan mata je tengok cantik, mulut cakap tak, tapi kena sampai ke hati, meyakini bahawa Allah itulah yang mencipta, yang berkuasa. Jadi kita nampak hebat ciptaan Allah, mesti nampak juga, mesti kagum dan hebat dengan yang mencipta kan. Kita lihat hebatnya ciptaan Allah, kita kena rasa hebatnya yang mencipta. Jangan tengok je cantik ciptaan Allah, tak ingat siapa yang mencipta. Jadi siapa kita ingat, kalau satu yang hebat tu yang tahu ke piramid kan, kita akan tengok siapalah yang buatnya hebat sangat ni kan. Tapi macam itulah juga ciptaan Allah, kita akui hakikat hebatnya Allah yang menciptanya. Ingat, sampai satu hakikat kita lihat tu, tafakur, mengakui bahawa masya Allah, Allah jadikan ni kan, menanamkan rasa cinta kepada Allah, meningkatkan rasa tauhid kita kepada Allah. Itu yang penting. Okey, yang kelima, sikit lagi, Allah hiasi langit yang dekat ni dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang itu perejam syaitan. Okay, dan kami masukkan mereka ataupun syaitan itu dalam azab yang menyala-nyala. Jadi Allah nak jelaskan dalam ayat ini, sebagai intisarinya, ada 3 fungsi bintang. Yang pertama, penghias langit. Dahlah Allah jadikan langit itu cantik, masya Allah, dihiaskan pula. Langit dengan bintang-bintang, perhiasan. Allah dah sebut itu sebagai perhiasan. So tengok langit cantik kan malam-malam. Subhanallah, langit indah. Bergemelapan dekat Iran ni, pengalaman saya ke Iran ni, masya Allah, kalau pergi kadang-kadang pergi di 6-7 jam daripada Tehran lah. Tehran ni tak ada gurun. Saya pergi ke gurun, banyak gurun kan kat Iran ni. Waktu malam, masya Allah cantik sebab awan kurang, dan kadang-kadang macam kan bila gurun ni kita nampak kiri kanan depan belakang kan, dia macam tempurung kan, jadi kita bayangkan kita duduk dalam tempurung yang gelap, tapi ada yang bergemelapan. Dia macam dalam tempurung, gemelapan dekat ni lah dalam tempurung tu. Masya Allah, macam itulah boleh gambarkan cantiknya. So pemandangan yang menakjubkan. Jadi yang pertama penghias, memang dia jadi penghias. Jadi tengok bintang, tengok bulan. Bila pergi keluar malam-malam tu, tafakur tiap malam tengok pun boleh kan. Saya suka malam-malam keluar tengok, masya Allah kan. Jadi sesuatu yang menenangkan dan itulah mengaitkan kita dengan kuasa Allah SWT. Yang kedua, perejam syaitan. Sebagai Allah sebutkan sebelum perejam syaitan, sebab sebelum turunnya Al-Quran, syaitan ditafsirkan ataupun dijelaskan oleh para alim ulama. Dia kata ulama tafsirkan bualan penduduk langit. Penduduk langit siapa? Malaikat lah. Selepas turun Al-Quran, langit kawasan larangan, no entry kan. Tak boleh syaitan dah nak datang mencuri-curi dengar. Dia akan direjam dengan bintang. Cara bentuk rejaman tu wallahualam hanya Allah sahaja yang
mengetahuinya. Okey, yang ketiga, petunjuk bintang itu sebagai petunjuk musafir. Zaman dulu kan sekarang ada Waze kan, tak ada dah tengok bintang-bintang. Zaman dulu sangat berguna untuk musafir, tengok mana barat, mana timur dan sebagainya, petunjuk kepada yang berjalan. Okey, so sikit lagi 1-2 minit boleh? Saya pinjam masa untuk kita 789 gambaran 789 tadi saya bacakan sedikit kan. 1 minit 2 minit lagi Kak Syah. Gambaran neraka yang mengerikan. Gambaran dahsyat mengerikan. Siapa yang ada ya Kak Syah? Siapa yang boleh? Ada hal. Siapa yang ada urusan tak apa, saya tak kecil-kecil keluar tak apa. Boleh tinggalkan. Siapa yang teruskan 2 minit lagi. Okey. Ayat 8 sebenarnya sebab ayat ni sangat luas sebenarnya kan dia punya kupasannya. 789. Gambaran yang dahsyat, yang mengerikan, yang menggerunkan, boleh kita baca tentang mereka yang dicampakkan ke dalam api neraka jahanam di saat dia dicampakkan itu, kerana di saat itu di saat dicampakkan ada suara yang mendaung-daung, yang menggerunkan, yang mengerikan. Bunyi neraka yang menggelegak panas dan juga macam merengos marah sebab apa neraka itu adalah juga makhluk yang hidup. Jadi bunyi neraka tu pun dah menggerunkan. Neraka jahanam. Jahanam itu maksudnya ialah kalau ulama tafsir kata jahanam itu adalah satu yang dalam dan gelap. Dah dalam dia gelap disebabkan sangat-sangat kepanasan. Kalau api yang sangat marah kan. Dalam dah tak boleh keluar dan gelap. Jadi kita perlu menjiwai ayat ini sebab ada seorang mu'allaf tak tahu dia ada kat sini ke tidak. Dia baru masuk Islam dan boleh baca Quran. So dia kata bila sampai ayat ini dia takut sangat nak baca. Masya-Allah kan. So itu dia menjiwai apa yang tersirat di sebalik ayat. Dia kata dia takut nak baca sebab menggambarkan keadaan neraka yang dahsyat tadi. Jadi neraka itu walaupun tugas dia membakar tapi dia tak rela. Mereka yang dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka marah sehingga digambarkan neraka itu sangat bunyi yang sangat-sangat dahsyat lah kerana marah macam air menggelegak glok kan. Okey, menggelegak marah. Kemudian juga ada penjaganya pun, penjaga neraka bertanya adakah bila nak campak kan, adakah tak ada seorang yang pemberi peringatan kepada kamu semasa di dunia? Tu satu nada yang sangat sinis. Nada menyindir lah. Dah lah nak kena masuk neraka. Kemudian kena marah lagi kan. Dia macam kita marah kan anak ke contoh. Dulu tak ingat ke Umi cakap apa? Contoh macam tu. Dulu kan Umi dah kata gitu contoh kan. Maknanya satu nada yang semakin mendera emosi kan. Mendera emosinya. Jadi saat inilah dia kata barulah orang kafir mengaku bahawa dulu kami ada yang datang mengingatkan tapi kami mendustakan. Jadi peringatan bahawa berusahanya kena kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengelakkan diri kita daripada neraka. Tadi kita berusaha untuk mendapatkan syurga kan. Sekarang kita berusaha untuk mengelakkan kita daripada neraka. Allah kata, Nabi kata selamatkanlah dirimu daripada neraka walau dengan sebelah biji kurma. Itu amal soleh tu. Saya kata tadi amal yang berkualiti walaupun dengan sebelah biji kurma. Dia bersedekah tapi dengan ikhlas, Allah terima dia dan jadi tiket dia untuk masuk ke syurga. Jadi tiket dia untuk jauh daripada di neraka. Walaupun itu dia amal yang berkualiti kan. Niat ikhlas kerana Allah buat. Jadi insya-Allah jadi sama-samalah sebagai penutup ini sentiasa kita memotivasi ataupun memotivasikan diri kita ataupun sentiasa highly motivated untuk buat amal saleh, perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Macam ni tadilah sanggup bermujahadah untuk datang kelas ini, bukan kelas saya aja sebenarnya, banyak lagi kelas lain kan. Okey, kelas lain apa-apa jugalah bantu yang bermanfaat pada diri kita dan orang lain, bantu orang lain berdakwah, buat kerja-kerja amal kebajikan, azam nak jadi orang soleh dan mensolehkan orang lain, berlumba-lumba pastabikul khairat untuk melakukan kebaikan kan. Okey,
So sentiasa bermotivasi. Ingat ada amal-amal yang kita boleh buat, zikir dan sebagainya kan, walaupun kita tak ada harta boleh bersedekah dengan sedekah yang lain. Banyak cara. Terlibat dengan NGO kalau terlibat kan, banyak macam-macam kerja kita boleh buat, bantu meningkatkan amal soleh kita. Semalam ada salah seorang daripada peserta kat sini, saya tak sebut yang dia baru join kelas semalam, baru join kelas saya. Dia masa saya WhatsApp tu, dia kata saya dah menangis ni Ustazah, saya nangis dah ni. Sebab apa? Tak tahu, dia kata sedih sangat sebab dia dapat macam satu kebaikan lah kan. Mungkinlah dia join kelas malam, tak ada bos saya kan, kakak lelaki saya. Dia nangis kan. Saya WhatsApp dengan dia, dia kata sebab terasakan, itulah Allah nak bagi kebaikan tu, Allah bagi dia satu rasa rahmat dalam diri dia, tenang, bahagia, seronok, dapat sesuatu yang dia sangat appreciate. Sampai dia nangis. Wallahualam. Okey, sekian saja Kak Syah untuk tadabbur pada kali ini. Kita sambung lagi pada siri yang ke-21 insya-Allah. Okey. Okey Kak Syah. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat kita dapat bertahsin bersama-sama dan juga mendengar tadabbur yang sungguh rasa menyentuh hati lah, kan? Realiti kehidupan kita kan. Tapi yang paling tertarik sekali tadi ialah bukan banyak amal, lebih siapa yang lebih baik amalnya tu kan. Jadi nak mencapai kebaikan amal tu ya Allah kan. Jadi maknanya kita kena terus berusaha untuk bermujahadah, iaitu berjihad untuk mendapatkan amal yang baik kan. Bukan banyak amal amal yang baik kan. Macam Ustazah cakap tadi. InsyaAllah. Alhamdulillah kan, sebenarnya dalam amal ni banyak aja dalam kehidupan kita kan, boleh beramal kan. Tapi untuk mendapatkan amal yang baik itu mudah-mudahan kita doalah semoga Allah menerima amal-amal kita kan. Jadi Kak Sidi, Kak Syakirah nak siapa yang baru belum sahabat-sahabat yang baru masuk ataupun belum lagi join grup tahsin dan juga tadabbur dekat WhatsApp, nanti boleh PM Kak Syakirah ya. Nombor dia 017 625 0380 ya. Akak ulang 017 625 0380. Dekat mesej tu pun ada tadi Kak Syakirah dah masukkan nama-nama tu jadi terima kasih semua, jazakumullah khairan katsira ya. Ambil gambar. Kita nak ambil gambar ramai-ramai kan. Tak ada tanda-tanda kenangan kita. Sebenarnya kita pernah bersama-sama dalam majlis kan. Inilah bukti kata kan. Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala tu tak tahu. Allah lah Maha mengetahui dan lebih tahu daripada segala-galanya kan. Tapi inilah kita nak kebersamaan kita insya-Allah. Jadi kalau boleh buka kamera. Kak Syakirah pun tak buka. Pandai je suruh orang buka. Okey. Jom kita sama-sama buka kamera. Dan siapa yang nak ambil gambar ni? Okey. Siapa ambil gambar? Okey, Faridah kot. Okey. Saya tak pakai laptop. Ya. Pandai. Siapa boleh? Lily kot, Lily. Panas. Siapa yang pandai tu ambil je. 2, 3. Saya ambil Makcik. Okey, Rokia tak ada bau pun Rokia. Okey. Jadi sebelum kita ambil gambar dan bersurat, jazakumullah khairan katsira, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita kan, detik hati kita dan sebagainya kan. Dan disudahi dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jom kita sama-sama ni. So salam. Okey. Farhana ni tak buka pun. Okey, ambil gambar. Salam
anak ukhuwah salam sayang, salam rindu daripada Tehran. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. InsyaAllah ya. Barakallah. Mudah-mudahan Allah Barakallah. panjangkan umur kita. Mesti disertai Amin. dengan insya-Allah kan dalam surah apa? InsyaAllah. Al-Kahfi kan? Ada insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Kalimah, terima kasih. Ustazah, saya masih Halimah. Eliza. Ya, saya dah habis belum ni, dah habis rekam ambil gambar. Satu-satunya kan, tak sebut satu-satunya kan, tapi sahabat-sahabat yang dikasih insya-Allah. Jumpa lagi ya. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Jazakumullah khairan. Ila liqa. Ya. Insya-Allah. Ronok macam rasa balik Malaysia. Durian je tak boleh makan kan? Tak ada kat sini. InsyaAllah jumpa lagi semua. Jangan lupa ya kontak siapa yang belum masuk lagi. Grup Tasyan Tadabbur, kontak Kak Syakira. Terima kasih. Allah. Okay, Allah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jumpa lagi. Farah pun ada insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Farah. Ni Mak Farah ni. Ini siapa? Bu Ani dia pakai apa ni? Akaun anak dia. Oh. Ini Okey. Ustazah, Cikgu ni. Ya saya. Ni nak tanya sikit. Saya. Ya. Untuk ayat yang pertama tadi, Allah itu pencipta, pemilik, pemutus kata maslahat dan satu tinggal satu. pentadbir. Putus 4P pemilik. Dia bila dia pencipta. Dia bila pencipta dia juga pemilik dan dia penjaga masalah ataupun pengurus lah pentadbir kan. Yang ketiga, yang keempat dia penentu kata putus. Dia nak menentukan apa juga. Apa nak bagi kepada ciptaan dia kan. Senang je kalau kita cipta sesuatu, kita pemilik, kita pencipta, kita pemilik, kita yang penjaga maslahat, kita tahu seluk-beluk kan tentang sesuatu, kita yang mentadbir. Dan akhirnya kita nak bagi siapa? Penentu kata putus. Kita nak borang dia ke nak sedekah? Nak sedekahkan ke nak hadiahkan, itu kita penentu kata putus. Jadi penentu kata putus Allah ni maknanya dia bagi bahagia ke, gembira ke, kejayaan ke, kegagalan ke, nak bagi senang ke susah kan, itu dia menentukan. Okey, boleh dapat? Alhamdulillah. Betul kan ni Cikgu Ani, Cikgu Ani. Ini sahabat lama saya. Ni bukan sahabat lama. Sahabat lama dan selamanya. Ustazah. Best friend forever ni. Ya, saya. Apa dia Nani? Itu adalah anak saya yang baca. Dia sukalah dia nak Ustazah semak. Dia memang mengaji Al-Quran lah. Saya kata ikuti kelas Ustazah untuk sentiasa tajwid dan sebagainya. Itulah. Itu je lah anak saya tu. Tapi dia Farah dia yang nak tadi segan sebab saya kata nanti tak ada kebenaran. Ustazah ya. Okey, tak apa. Boleh. Bagus. Umur dia berapa? Nak masuk 23. Dia masih belajar ke? Ya. Masih belajar? Ya. Oh, okey. Bagus. Bagus, teruskan yang baik tu kan. InsyaAllah. Ibunya bagi sokongan moral. Okey. Kak Ani pun boleh kalau nak talaki dengan saya, nak suruh semak, call je saya. InsyaAllah. Saya boleh okey, insyaAllah. Okey. Okey. Terima kasih Ustazah. Bila masa free tak apa. Beritahu je InsyaAllah. Okey, bagus. Okey, Alhamdulillah. Teruskan yang baik. Ya. Okey. Terima kasih Ustazah ya. Ya. Apa dia ni? Apa dia Kak Ni? Ada nak cerita lagi Kak Ni? Tak apa. Nantilah bagi orang lain pula.
Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya minta diri dulu Okey, saya. waalaikumsalam. Okey. Okey, Allah jumpa lagi. Ilalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, Najihah. Salamah. Alright. Jiha apa khabar Jiha? Najihah. Najihah ni bagus. Dia ada rakam ni tadi. Najihah. Najihah. Mungkin dia tak off lagi kot, tapi dia dah pergi somewhere. Ya, sudah. Ada rakam ni. Ya. Najihah. Ya. Saya. Saya ada rakam tapi nanti saya tengok balik. Tak apa. Okey. Betul tak apa. Tengok. Kita tidak kan. Okey, dah. Okeylah, insya-Allah bersama kita siapa lagi ni? Siapa ni? Rosnan. Ada siapa ni? Ya. Ni Siapa ni? Ros. Anak-anak ni. Ni yang budak-budak asuhan ni untuk buat video amali. Oh. Okey. Bagus tu dia. Kita teruskan. Okeylah. Bye. Aisyah. Assalamualaikum. Ya saya. Tadi lupa nak baca sekali kan? Lupa lagi. Tak apalah. Jaga semangat